Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi bacaan kita dari surah Al-An'am, surah yang ke-6, bermula dari ayat 56. Baliklah kita ulang 56. Okey, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang ke-56 dari surah Al-An'am menceritakan, yang ni kita dah sebut dah, kadang baca dah sebenarnya, tapi kita ulang sekali lagi lah. Katakanlah wahai Muhammad, Qul inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang. Nabi dilarang apa? An a'budal ladzina tad'una min dunillah, menyembah mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah. Maknanya Nabi SAW diperintahkan untuk meninggalkan sembahan-sembahan selain dari Allah. Dan kita adalah umat kepada Nabi SAW juga menerima perintah yang sama. Apa dia? Perintah meninggalkan sembahan selain dari Allah. Dan inilah yang sering kita ingatkan, bahawa dalam beriman kepada Allah kita kena ada dua benda. Iaitulah pertama, mengisbatkan tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berlepas diri dari syirik. Berlepas diri dari syirik. Semua benda yang ada unsur syirik kita berlepas diri daripadanya. Kadang-kadang dia halus, orang tak nampak. Tapi bila kita faham tentang akidah, insya-Allah kita nampak tentang syirik tu. Mana hak kita nak jauhi. Qul la attabi'u ahwa'akum. Dan katakanlah, Qul la attabi'u ahwa'akum, aku sesungguhnya tidak akan menurut hawa nafsu kamu. Apa hawa nafsu ni?
hawa nafsu mereka dalam menyembah selain dari Allah. Mana semua sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengikut hawa nafsu. Adalah mengikut hawa nafsu. Sebab kita panggil ahlul ahwa. Orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Manakala sembah selain dari Allah, itulah dia mengikut hawa nafsu. Yalah, kalau kita tengok orang sembah selain dari Allah ni, apa justifikasi mereka nak sembah? Tak ada. Melainkan itu adalah kerana hawa nafsu mereka. Dan kalau kita jangan tengok hawa nafsu ni dari sudut hawa nafsu syahwat. Banyak kita ni bila kita sebut hawa nafsu, kita fikir syahwat dah. Syahwat ni bukan hawa nafsu. Syahwat ni keinginan kepada kesenangan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Itu nafsu syahwat. Nak kahwin, nak ada anak, nak harta. Itu syahwat, keinginan. Hawa nafsu luas daripada tu. Dalam syahwat, kita boleh ikut hawa nafsu, kita juga boleh ikut agama. Makna syahwat, agama juga memandu syahwat. Betul tak? Jadi syahwat tu, benda yang Allah Ta'ala bagi dalam diri kita, satu keperluan, perhiasan. Allah Ta'ala kata, zuyyina linnas, dihiaskan manusia. Syahwat ni satu perhiasan untuk manusia. Satu panggil benda yang melengkapi manusia. Kalau manusia tak ada syahwat, manusia tu tak normal. Kalau orang lelaki tengok perempuan, tak ada nafsu. Tengok macam tengok tunggu kayu. Orang ni bermasalah. Bila dia tengok harta, dia tak ada terliur. Aku kalau tengok harta, tengok tahu macam tengok tanah, ya, macam tikus tengok apa? Tengok besi. Tengok tak ada apa, tak ada syahwat. Itu bermasalah. Bila kita bagi harta kepada seseorang, hak tak reti manage harta, Allah Ta'ala tak bagi. Tak benar. Kan? Pasal apa? Sebab dia adalah keperluan manusia. Syahwat adalah perhiasan bagi manusia. Tapi bagaimana melempiaskan ataupun bagaimana memenuhi keperluan syahwat tu, agama ajar kita. Kalau mu nak kepada wanita, mu kahwin, dapatlah pahala. Pasal kita memenuhi keperluan syahwat mengikut yang Allah Ta'ala ajar. Kalau mu tak ikut, mu zina, dapat dosa. Mu nak harta, cari rezeki yang halal, dapat pahala. Kamu pergi ambil cara haram, judi, merokok, apa lagi, makan rasuah, kamu dapat cara dosa. Jadi syahwat ni benda baik. Cuma macam mana kita memenuhi dia mesti dengan tuntutan agama. Orang duk fikir nafsu ni adalah syahwat tu. Tak. Syahwat kalau ikut agama jadilah pahala. Tapi kalau syahwat tidak ikut agama, dia ikut hawa nafsu. Di situlah nampak. Ikut hawa nafsu ni maknanya bukan ikut agama. Ikut kehendak kita. Kalau kita rasa betul, kita kata betul. Kalau kita rasa salah, itulah dia nafsu. Bukan syahwat lah, itulah hawa nafsu. Nafsu syahwat lain. Nafsu syahwat ni, hawa nafsu ni maknanya benda hak dalam diri kita. Main hentam, ikut suka je. Ini nafsu syahwat. Nafsu syahwat pula. Hawa nafsu. Macam mana kita nak menunaikan sesuatu dalam agama? Ada orang beramal dalam agama pun ikut hawa nafsu. Nak buat agama, tak.
kita kena beriman kepada Allah macam ni, macam ni, macam ni. Mana kamu kata, kita rasa macam ni. Hawa nafsu. Dalam beragama, kalau nak tahu Allah, kena tengok Quran, kena tengok hadis Nabi. Maka kita beragama mengikut apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Itu ikut petunjuk. Tapi kalau kita beragama, seorang tu beragama, mari dia kata, Allah ni ada di mana-mana. Lepas tu, Allah ni tidak bertempat. Mana satu? Kalau ada di mana-mana, itu ada tempat. Kalau tak ada tempat, maknanya tak ada di mana-mana. Jadi yang mana satu ni? Ada di mana-mana ke? Wujud tidak bertempat. Kalau tidak bertempat, tak ada di mana-mana. Nah, kan jadi kita pun pening. Hak mana satu? Itu panggil hawa nafsu. Pasal apa? Tidak ada panduan dari agama. Benda yang ada panduan dari agama ni, macam mana kamu beriman kepada Allah? Allah Ta'ala kata dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Macam mana? Tu kita tak tahu dah lah. Kita beriman dengan apa yang Allah bagi tahu kita. Itu beriman dengan panduan agama. Jadi nafsu ni, hawa nafsu ni adalah sesuatu yang manusia duduk dalam diri dia, ikut selera dia je. Jadi kata Nabi SAW, Qul la attabi'u ahwa'akum. Aku tak nak ikut selera kamu. Siapa dia dirujuk sini? Kalau kembali kepada ayat dalam ayat penuh juga, itulah perintah untuk meninggalkan sembahan selain dari Allah. Pasal apa? Apa yang mereka sembah selain Allah tu sebenarnya hawa nafsu. Kenapa dia sembah patung tu? Tak ada bukti pun patung tu ada wujudnya sifat ketuhanan. Tapi dia sembah juga. Sebab apa? Hawa nafsu. Kenapa dia jadikan batu tu sembahan dia? Pasal hawa nafsu. Tak ada dalil, bukti yang nyata pun menunjukkan tu Tuhan. Cuma dia suka-suka je nak kata ni tu Tuhan. Jadi siapa yang ikut hawa nafsu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kata, qad dalaltu idzan. Seandainya aku ikut juga, maka sesatlah aku. Qad dalaltu idzan. Idzan ni dia ada jawapan sebenarnya dalam bahasa Arab. Idzan, kalau begitu, kalau begitu sesatlah aku. Kalau begitu tu apa? Ada ayat jawab, ayat syarat dia, iaitu kalau aku turut hawa nafsu, maka sesatlah aku. Kalau begitu, seandainya aku turut hawa nafsu, kalau begitu sesatlah aku. Qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Dan aku tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi jelas kepada kita dalam beriman kepada Allah ni, kita mesti mengikuti petunjuk hidayah dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang disebut sebagai bayanuhu minal hujaji wad dalail ala tariqil hidayati war rasyad wa dhammul mujadalati wal inad. Allah menerangkan tentang petunjuk dan dalil dalam mencari hidayah. Okey. Dan Allah mencela al-mujadalah wal inad, perdebatan dan juga kedegilan. Degil. Jadi orang yang degil ni, dia ikut hawa nafsu. Degil atas hawa nafsu. Jadi kalau kita kata mana dalil, tak ada dalil, nak buat juga, degil lah. Sebab tu kadang-kadang kita tak perlu dalil untuk menyambut Maulidur Rasul. Contoh dia kata, cukuplah dengan kecintaan kepada Nabi. Mana boleh lagu tu? Agama ni dia tak boleh dengan, kalau tak ada dalil, hawa nafsu lah. Mudah dia.
Kalau tak ada dalil, kenapa nak buat juga? Tahu. Asal molek. Nafsu lah tu. Betul tak? Semalam saya dikejutkan. Terkejutlah. Ada orang tanya Dr. Basit. Jadi Dr. Basit pun post dalam grup ustaz ni lah. Seorang ustaz tu sebelum baca Quran, dia panggil anak muda, jom kita baca Quran. Sebelum kita baca Quran surah Sajadah dengan Al-Mulk ni, kita tunjuk langit dulu. Tunjuk langit maknanya dengar lagu dulu. Lagu rancak tu panggil anak-anak muda, mari jom kita mari kita nak ngaji Quran, tapi sebelum tu kita dengar lagu dulu. Lagu dah. Dia kata, ya Allah Akbar, dahsyatnya manusia lah ni. Orang Malaysia lah ni, bukan kata orang luar, orang Malaysia lah. Bukan budak ni, ustaz ni. Ustaz. Famous ustaz ni. Famous. Nanti lepas ni saya tunjuk kalau dah tahu. Teruk dah. Dahsyat kita kata. Ni kalau kita tanya, mari mana ajaran ni? Tak. Kita nak tarik anak-anak muda, macam itulah cara dia. Ya, ada tak panduan agama yang kata kita boleh nyanyi dulu sebelum kita ngaji? Tak ada. Tapi benda ni lah anak-anak muda perlu. Kita kata, bila kamu jawab macam tu, itulah dia hawa nafsu. Sebab bila tidak ada petunjuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tetap buat juga, kamu rasa benda ni baik, inilah dia hawa nafsu. Padahal kita fikir logik, macam mana boleh ajak orang menyanyi sebelum daripada mengaji? Hawa nafsu. Jadi siapa yang ikut hawa nafsu ni, dia siapa yang tidak kembali kepada bukti ataupun petunjuk dalam agama, tiba-tiba dia buat ikut selera dia, maka itu adalah hawa nafsu. Kaedah mudah ya. Sebab Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut ada apa dia kata, qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Apa hak Nabi kena ikut? Ayat yang seterusnya, qul inni ala bayyinatin min rabbi, katakanlah sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang nyata dari Tuhanku. Maknanya kalau tak nak ikut hawa nafsu, jalan dia ialah ikutlah petunjuk Allah. Qul inni ala bayyinatin min rabbi. Keterangan ni dari Allah. Tapi masalahnya wa kadzabtum bih. Kamu pula tak percaya. Ni Nabi jawab kepada orang-orang musyrikin lah. Kamu sembahan kamu tu tak ada bukti dia ni Tuhan. Tapi kamu sembah juga. Aku tak beriman kepada Tuhan kamu sebab aku ikut petunjuk Tuhan. Dan Tuhan aku ada bukti banyak bahawa dia ni Tuhan. Cuma masalah kamu pula, kamu mendustakan ayat-ayat Tuhan. Macam mana? Hawa nafsu. Benda yang tak ada bukti kamu nak buat, benda ada bukti kamu tinggal. Hawa nafsu. Ni kalau ikut, kalau skala besar adalah syirik. Kalau skala kecil dalam beragama, beramal dalam agama pun, maknanya kalau tak ada dalil, kamu nak buat. Kalau ada dalil, kamu tak nak buat. Apa yang kamu ikut sebenarnya? Hawa nafsu. Kalau tak nak ikut hawa nafsu, qul inni ala bayyinatin min rabbi. Ikut petunjuk Tuhan. Jadi bila kita ikut petunjuk Tuhan, kita ni seolah-olah kita kata kita bagi tali kekang kita. Tahu tali kekang? Kalau tali kuda ni dia pegang tali dia tu, ke kanan ke kiri tu. Jadi bila kita ikut dalil, kita bagi tali kekang kita ni kepada penjaga kita, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pandu kita ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Allah pandu kita. Pasal apa? Kita ikut panduan dari Allah.
Tapi kalau orang dia tak nak bagi tali kekang dia kepada Allah, dia rasa dia bebas merdeka, dia jadi kuda liar. Kuda liar ni sesat lah. Dia naik ke mana-mana, tali kekang dia tak ada. Dia rasa dia bebas merdeka, tapi sebenarnya dia adalah sesat. Dia rasa aku adalah free thinker, dia panggil. Free thinker. Aku orang yang bebas berfikir. Bebas lah. Memang membebas lah. Bebas untuk sesat. Gitu je. Ma indi ma tasta'jilu nabih. Dalam sudut yang lain pula, bila mereka tu minta bukti daripada Nabi, dia minta kalau betul hak Nabi bagi tahu dan kami salah, segerakan azab. Nabi jawab pula, aku tak boleh bagi azab. Ma indi ma tasta'jilu nabi. Nabi ni dia bukan yang menghukum, dia akan bagi petunjuk je. Macam hari ni lah, kalau siapa nak ikut dakwah Rasul, ikut hadis Nabi, dapatlah dia petunjuk. Tapi siapa yang tak nak ikut hadis Nabi, kalau dia boleh cabar, mana tak turun pun azab. Kalau dia tanya Nabi pun, Nabi akan jawab, aku tak ada kuasa. Apatah lagi dia tanya puak-puak ulama ataupun ahlu hadis yang bagi peringatan mereka kepada mereka. Contoh hari ni kita kata jangan buat macam ni, benda ni Nabi tak buat. Dia kalau tak betul, apa tak kena azab? Kalau dia tu dia kata, kalau tak betul, kenapa Allah Ta'ala tak timpakan azab? Bahkan sebaliknya, tengok bila kami buat begini dapat. Itu orang lari daripada sunnah Nabi dalam agama. Luar daripada agama sama jugalah, orang-orang Kristian dan sebagainya. Kalau kami kata ni salah, kenapa Tuhan tak hukum kami? Jawab dia, kalau tanya Nabi pun, Nabi akan kata, aku tak ada kuasa nak turunkan azab. Apatah lagi kalau tanya orang yang menyambung dakwah Nabi ni. Tak boleh, kita tak boleh nak kata apa. Inil hukmu illa lillah. Hukum tu hanya milik Allah. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Dialah yang menerangkan kebenaran, dialah juga yang yang memberikan sebaik-baik keputusan. Ataupun dialah sebaik-baik yang memberikan keputusan. Allah. Qul law anna indi ma tasta'jilu nabih. Katakanlah, kalau sekiranya ada padaku kuasa menurunkan azab yang kamu minta disegerakan itu, laqudiyal amru baini wa bainakum. Nescaya selesailah urusan yang berbangkit antara aku dengan kamu. Kalau aku boleh buat turunkan azab, tak perlulah kita duduk bergaduh lagu ni. Laqudiyal, aku selesai terus. Mana kalau kamu tak beriman, aku boleh turunkan azab. Selesai lah. Tapi masalahnya, aku tak ada kuasa tu. Aku hanya menyampaikan saja. Okey? Wallahu a'lamu bizzalimin. Dan Allah lah lebih mengetahui atau maha mengetahui akan sesiapa yang berlaku zalim. Zalim di sini maknanya orang yang tidak beriman kepada Allah lah. Baik. Baik, ada tak ayat ni menunjukkan Nabi SAW sifatnya menurunkan azab, ataupun dalam arti kata lain, bila Nabi kata bila Allah Ta'ala suruh Nabi kata qul law anna indi ma tasta'jilu nabi laqudiyal amru, kalau aku boleh turunkan azab, selesailah urusan antara kita. Apakah ayat ini bermaksud kalau betul-betul Nabi ada kuasa menurunkan azab, Nabi akan timpakan bala kepada mereka semua? Bagaimana dengan satu hadis dan cerita yang masyhur kita tahu
waktu malaikat nak timpakan azab kepada penduduk Mekah setelah Nabi balik daripada Taif tu kan, penduduk Mekah dan termasuk Taif lah, 2 gunung, malaikat penjaga gunung mari nak hempak. Tiba-tiba Nabi kata, tak payahlah, aku harap Allah Ta'ala tu keluarkan daripada sulbi mereka orang yang beriman kepada Allah. Dalam hadis tu cerita Nabi ni, malaikat nak turunkan azab pun Nabi tak nak. Macam mana kita nak kata ayat ni, nak faham lah, bukan kita tak boleh nak ubah ayat. Macam mana kita nak faham ayat ni, yang Allah Ta'ala kata kalau Nabi ada kuasa menurunkan azab, selesailah urusan. Nampak tak dia punya ada seolah-olah nampak pertembungan kan? Jawapan dia, ulama tafsir menyebut, dia kata fal jawabu wallahu a'lam anna hadhihi al-ayah dallat ala annahu law kana ilayhi wuqu'ul 'adzab alladhi yatlubunahu hala talabahum lahu la awqa'ahu bihim. Ya. Dia kata ayat ni nak menunjukkan bukan maksud Nabi tu nak mengazab. Makna sifat Nabi ni kalau nak turun azab pun Nabi tak akan sayangnya Nabi kepada umat dia telah dibuktikan. Nabi bila Allah Ta'ala tawarkan azab, Nabi tak nak. Satu peristiwa Taif, yang satu lagi hak kita tahu peristiwa nak tukar Bukit Safah jadi emas. Nabi tak nak. Pasal apa? Nabi takut azab ditimpakan kepada umat. Cuma ayat ni nak menunjukkan seandainya mereka minta bukti dengan turunnya azab tu, bukti kebenaran Nabi, Nabi boleh saja turunkan bukti. Itu maknanya. Hala talabi, waktu mereka minta nak tunjuk Nabi ni betul ke tak betul, Nabi boleh turunkan azab untuk justify kebenaran. Tapi dari sudut sifat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau boleh pun turunkan azab, Nabi tak akan turunkan. Nabi tak akan kalau Allah offer sekalipun, bukan Nabi boleh turunkan. Kalau Allah offer sekalipun untuk dia azab, saya akan sifat rahmat yang ada dalam hati Nabi, Nabi tidak akan Nabi menolak untuk azab tu diturunkan. Jadi yang satu menunjukkan sifat peribadi Nabi, yang ayat ni menunjukkan kepada seandainya nak panggil mimbabil mujadalah, dalam bab berhujjah, dan dalam bab apa, nak menentukan kebenaran. Jadi kalau betul Allah Ta'ala kata qul law anna indi, kalaulah sekiranya, ini dalam bab berhujjah, kalaulah aku boleh turunkan azab, mana tak ada wujud dah siapa betul siapa salah ni, mu tak payah fikir dah, aku tu laqudiyal selesai urusan. Itu makna dari sudut berhujjah. Tapi realiti sifat Nabi, Allah Ta'ala tanya nak turunkan azab ke, Nabi tak boleh. Jadi jangan pula ulama sebut ni kenapa, supaya orang tidak ambil ayat ni dan menunjukkan Nabi ni orang yang orang panggil apa, kalau ada kuasa habis dah, supaya tidak dibawa kepada sifat begitu. Nanti tiba-tiba kata dalam Quran ada menunjukkan Nabi ni tak ada sifat kasih sayang. Maknanya mana dia? Dia mari dalam ni ayat, kalau aku ada kuasa menurunkan azab, nescaya aku turunkan azab, selesai urusan kita semua. Kita kata ayat ni adalah ayat untuk memenangkan hujah kepada Nabi. Kalau mereka minta, Nabi boleh je nak bagi, kalau kuasa tu ada pada Nabi, untuk menyatakan kebenaran dakwah Nabi. Tapi dia tak berlaku lagu itulah. Sebab pada realiti sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi waktu Allah offer azab sekalipun, Nabi tak nak. Jadi satu sudut dari sudut penghujahan ayat kita ni, satu dari sudut realiti sifat Nabi. Jadi kalau orang guna ayat penghujahan ni, tak boleh lah, sebab realiti berbeza.
Okey. Macam seperti Nabi Ibrahim lah. Allah Ta'ala guna ayat kan, cerita Nabi Ibrahim. Aku tengok matahari tu, mataharilah Tuhan. Itu ayat penghujahan. Nah, Allah Ta'ala hujung ayat tu kata Nabi Ibrahim ni, inna Ibrahim kana inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku tak termasuk dari orang mensyirikkan Allah. Cuma dari sudut penghujahannya, Nabi Ibrahim dia kata, kalaulah bintang ni cantik, bintanglah Tuhan. Bulan ni pula cantik, bulanlah Tuhan. Tapi bila terbenam dua-dua taklah jadi Tuhan. Matahari pula besar ni, dialah Tuhan. Itu dari sudut penghujahan. Sedang Nabi Ibrahim tak pernah pun anggap bintang tu Tuhan, tak pernah anggap bulan tu Tuhan, tak pernah anggap pun matahari itu Tuhan. Cuma dia berhujah dengan orang-orang yang menjadikan sembahan selain dari Allah. Itu guna ayat penghujahan. Sama dengan ayat ni. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ni ada kunci perbendaharaan yang gaib, yang tiada siapa pun yang mengetahuinya melainkan dia sahaja. Daripada ayat macam ni lah yang kita kata Allah ni dia sahaja yang tahu ilmu gaib. Alimul ghaibi wasyahadah. Adapun selain Allah tidak tahu benda gaib. Termasuk Nabi SAW dan termasuklah Jibril alaihi salam. Ada benda yang malaikat hanya terima bila Allah Ta'ala wahyukan, perintahkan. Dan Nabi SAW pun khabarkan kepada umat dia setelah Allah wahyukan. Adapun secara individu, baik Nabi Muhammad, baik Jibril AS, kalau tak ada wahyu dari Allah, mereka semua tidak tahu benda gaib. Mana bukti dia? Ayat ni lah. Wa indahu mafatihul ghaib. Hanya di sisi Allah kunci perbendaharaan gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu melainkan Allah. Okey, macam mana sifat dia? Ni ilmu gaib tu setara mana? Ni wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin. Tidaklah gugur sehelai daun pun illa ya'lamuha, melainkan dia mengetahuinya. Dahsyatnya ilmu pengetahuan Allah. Tak gugur satu daun pun di bumi ni melainkan Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidak ada satu biji pun dalam kegelapan bumi. Biji benih orang tanam dan biji benih gugur secara alami, natural, di hutan baik, di ladang baik, di jelapang padi baik, mana semua. Tidak ada satu biji benih pun yang duduk dalam kegelapan bumi, makna tertimbus oleh tanah. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin, dan tidak ada gugur yang basah, wala yabisin, tidak ada yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya tercatat di dalam kitab yang terang dan nyata, yakni Lauh Mahfuz. Okey. Jadi ayat ini menunjukkan keluasan ilmu Allah yang meliputi ke semua benda-benda wujud. Sama ada di darat atau di laut, sama ada di langit atau di bumi, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah walaupun sebesar zarah. Walaupun sebesar zarah.
Jadi kita semua ni jangan rasa besar dengan Allah lah. Kena rasa kita ni kerdil saja. Masalah juga kadang-kadang kita ni bila ngaji, Allah beritahu ilmu sikit, kita rasa kita tahu. Padahal tahu kita tu Allahu Akbar. Sikit je baru. Tu bimbang, kita bimbang. Semoga Allah Ta'ala masukkan dalam hati kita ni rasa kerdil dengan ilmu. Kerana ilmu Allah tu maha luas, meliputi segala-galanya. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang menjaga diri dalam waktu bersendirian dan waktu bersama orang ramai, waktu terang-terangan dan waktu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala dia tahu apa yang kita lakukan dalam semua keadaan dan situasi. Cuma lupalah, manusia tu banyak lupa. Waktu ramai orang ada sahabat tegur, ingat. Balik rumah seorang-seorang, lupa. Gitulah. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa dan kesalahan kita, yang zahir dan juga yang tersembunyi. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu, apa tu? Allahu Akbar, lupa dah. Semua Allah Ta'ala ampun dosa kita semua. Hak kecil, hak besar, hak nampak, hak tak nampak. Sirrahu wa alaniyah, hak tersembunyi, hak nyata, semua sekali lah. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Kita takut kepada keluasan ilmu Allah yang maha mengetahui, dan kita harapkan rahmat Allah dan keampunannya pada apa yang kita tahu dan apa yang kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat tu dulu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan sambung besok pada ayat yang ke 60, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.